Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada? Kami ucapkan selamat berbahagia selalu. Dan hari ini petang Jumaat, penghulu segala hari-hari Jumaat. Dan sama-sama kita memperbanyakkan istighfar, selawat dan zikir kita. Mudah-mudahan menambahkan lagi damai dan ketenangan di hati kita insya-Allah dan menambahkan pahala untuk bekalan pada hari akhirat. Ialah kita tidak tahu bilakah sampai saat-saat ajal dan kematian kita. Alangkah baiknya kalau kita jangan buang masa yang apatah lagi kalau umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lagi-lagilah jangan buang masa. Sebab itu kalau orang sampai umur 70 tahun, malaikat akan berkata kepada mereka, "Madza tantazirun?" Apa lagi yang kamu tunggukan? Kau nak beramal, beramallah sekarang. Nak istighfar, istighfarlah sekarang. Nak bertaubatlah sekarang. Sebab itu kalau kita tatap, kalau kita buka TV, kadang kita dengar berita-berita, kita tatap wajah-wajah kematian. Kalau kita baca surat khabar, kita dengar lagi dan kita baca lagi tentang berita-berita kematian. Sana sini berlaku kematian dan semua orang akan mati. Dan mereka akan pergi buat selama-lamanya, tidak akan kembali lagi. Itulah tajuk kita, pergi tak kembali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama saya pada petang ini penonton-penonton, siapakah mereka yang bertuah yang dapat berada dalam studio bersama dengan saya pada petang ini. Mereka adalah Biro Kaum Ibu Masjid Abdul Rahman bin Auf, Jalan Puchong. Assalamualaikum semua kaum ibu. Alhamdulillah. Inilah ibu-ibu yang bertuah pada hari ini, pada petang ini. Dan bersama saya sebagai Tok Guru kita, panelis kita, tak lain tak bukan mereka yang memang dialah yang layak untuk bercakap soal ini. Dia orang yang orang kata apa, mendalami ilmu syariat ataupun ilmu fiqh. Saya cukup kenalnya, sahabat saya yang berbahagia, Ustaz Muhammad Syauqi Osman, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah tajuk kita Ustaz, pergi tak kembali. Bilakah agaknya sampai masa kita? Wallahu a'lam bissawab. Masing-masing bersedialah dengan amalan masing-masing. Apapun kita ucapkan tahniah kepada anda sebab anda tidak berganjak dari kaca TV anda. Dan kalau anda ada soalan yang terbaik, boleh SMS kepada kami, tajuk pergi tak kembali, dan SMS yang terbaik, email yang terbaik, kami akan pilih dua saja. Dan yang dua ini bertuah sangat-sangat sebab Pustaka Salam sudi untuk menyumbangkan kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i sebanyak 8 jilid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah baca kitab tersebut, memang bagus, sesuai dan amat ringkas, mudah untuk kita faham. Dan juga kepada penonton-penonton dalam studio yang bertanyakan soalan kepada yang bahagia Ustaz, begitu juga akan dapat hadiah tajaan daripada yang pertama, daripada produk Di Hatiku. Di Hatiku yang cukup terkenal dengan kopi gojinya dan juga jus-jus yang lain. Hari ini anda barangkali bertuah untuk mendapatkan satu kotak kopi goji dan ada yang campur dengan susu kambing pun ada. Jadi tuan-tuan perempuan, begitu juga terima kasih kepada Galeri Ilmu Sdn Berhad yang pada petang ini menaja seperti biasa majalah Anis dan juga majalah Asuh. Majalah Anis untuk membentuk kaum wanita yang solehah, Asuh pula untuk membentuk anak-anak yang berpribadi yang tinggi, hormat orang tua, hormat guru, hormat jiran dan sebagainya. Terima kasih Galeri Ilmu Sdn Berhad dan juga kepada Aifa Health Sdn Berhad yang sudi untuk menyumbang orang kata apa, satu insulin untuk diabetes yang terbaik. Bagi mereka yang ada diabetes, bolehlah minta kepada saya, kami akan bagikan kepada anda satu botol insulin tadi. Barangkali anda bertuah insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, tanpa membuang masa, kita teruskan tentang tajuk kita, pergi tak kembali. Tidak ada orang yang akan kembali lagi setelah dia pergi. Apapun Ustaz Syauqi, kita biasa dengar ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau dia baca dalam satu tempat Ustaz, kalau menggunakan PA system yang sound effectnya barangkali Ustaz naik bulu roma. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Boleh tak Ustaz huraikan tentang ayat tersebut, setiap yang bernyawa pasti akan mati? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah, sidang penonton di studio dan juga di rumah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita nak membincangkan satu benda yang cukup penting. Satu perkara yang amat pasti akan berlaku kepada kita. Sebagaimana ayat yang disebut oleh Ustaz Fauzi tadi, ayat dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan sesungguhnya segala pahala kamu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan sesiapa yang dijauhkan daripada api neraka dan juga dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka mereka itulah yang mendapat memperoleh keuntungan dan mereka yang berjaya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah satu kehidupan yang melibatkan, kita kata, kesenangan, perhiasan, tipu daya. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya bila kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala ini, sebenarnya ia memberikan suatu gambaran kepada kita betapa kehidupan kita ni satu kehidupan yang bukan kekal abadi selama-lamanya di atas dunia. Sampai satu masa, sampai satu ketika kita akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi menyatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 hingga 70. Jadi itu kita kata hitung panjang purata ataupun average-nya 60 hingga 70. Ada yang kurang daripada itu, ada yang lebih daripada itu. Tetapi apapun itu, sekitar itu 60 hingga 70. Jadi saudara yang dirahmati Allah, bila kita sebut umur kita 60-70, satu umur yang tidak lama. Sekarang ni sedar tak sedar tahun 2010, sedar tak sedar umur semakin meningkat dan meningkat dan meningkat. Maka satu ketika, satu saat, satu masa, sama ada kita suka atau kita tak suka, kita redha atau kita tak redha, malaikat maut akan datang kepada kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kematian itu yang kalau kamu cuba nak lari daripadanya. Contohlah orang tak nak mati kan. Dia rasa kalau boleh nak duduk atas dunia, duduk selama-lamanya, dia tak nak mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan mati itu kamu nak lari macam mana pun tak akan boleh lari. Sebab apa? Sampai masa, sampai ketika malaikat maut akan datang. Tuan-tuan, kita boleh lari daripada orang. Orang tak bayar hutang, dia lari. Dia menyorok, macam-macam lagi. Tetapi malaikat maut kita tak payah lari. Sampai satu masa, sampai ketika on time, tepat pada masanya, malaikat maut akan datang menjemput kita, akan mengambil nyawa kita. Pada waktu itu, kalau nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pun tak boleh dah. Sebab tu Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa innallaha yaqbilu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-Nya selagi mana nyawa belum sampai ke halqum. Maknanya di situ belum nazak lagi, kita ada ruang untuk bertaubat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan bila sampai nazak, sampai nak mati, waktu tu baru nak teringat, waktu tu baru nak minta kepada Allah Azza wa Jalla, minta nak kembali atas dunia, minta nak hidup balik, minta nak sihat balik, minta supaya kot-kotlah boleh buat amalan. Pada waktu tu menangis air mata darah sekalipun, ia tidak akan kembali. Jadi saudara yang dirahmati Allah, kematian satu benda yang pasti dan kita dapat saksikan di depan mata kita. Kadang-kadang kita lihat saudara mara kita meninggal dunia, kita lihat sahabat handai kita, jiran kita, dan kadang-kadang kawan karib kita meninggal dunia. Jadi perkara tersebut kadang-kadang kita lihat yang muda meninggal dunia, yang tua meninggal dunia. Ada orang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kawan dia datang ziarah, kawan dia sihat walafiat. Tiba-tiba kawan yang sihat, yang datang ziarah itu yang meninggal dunia, yang sakit tak meninggal lagi. Kerana apa? Kerana yang ni dah sampai masa, itu belum sampai masa lagi.
Jadi apa pun saudara, sampai satu saat, sampai satu ketika kita akan menghadapi saat-saat itu, tidak terkecuali. Semua orang akan menghadapi saat-saat tersebut. Saat-saat ia akan memisahkan kita dengan kehidupan dunia ini, yang Nabi menyatakan bahawa aktsiru zikra hadhimil ladzat, perbanyakkanlah ingat satu waktu, satu masa ia akan memisahkan kamu daripada kelazatan dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu kita sewajarnya memberikan peringatan demi peringatan dari semasa ke semasa, supaya kita dapat membuat persiapan dan persediaan. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, macam kita sebut tadi, sampai masa mati akan sampai kepada kita. Cumanya persoalannya, kita mati dalam keadaan macam mana? Husnul khatimah ke ataupun su'ul khatimah, wal'ayazubillah. Kita minta agar moga-moga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, yakni kematian yang baik, kematian yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberi pahala di akhirat kelak insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, hidup pasti akan mati, dan mati itu satu perkara yang pasti akan berlaku kepada setiap yang bernyawa ataupun yang hidup. Dan kalau kita lihat kepada umat-umat terdahulu, walaupun umur mereka ribuan tahun panjangnya, mereka juga akan mati, dan mereka telah pun mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, tidak ada yang hidup selama-lamanya menukak langit di atas muka bumi ini. Tapi Ustaz, kalau kita buka Quran Ustaz, dan tuan-tuan puan-puan boleh buka Quran di rumah, contohnya surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100, menceritakan bahawa bila manusia mati, dia berpindah alam. Daripada alam dunia, alam syahadah yang kita nampak, kita boleh pegang, dia akan berpindah ke alam akhirat, iaitu alam barzakh, iaitu alam kubur yang kita dah tak nampak lagi dah ke mana perginya roh, ke mana perginya jenazah tersebut. Dan kekal di situ mayat ataupun orang mati yang terbujur dalam liang lahat itu, sampailah kepada hari akhirat nanti, bila mana dibangkitkan di padang mahsyar. Tapi Ustaz, ada pula orang mendakwa bahawa orang tertentu yang dah mati boleh hidup lagi. Ini yang peliknya Ustaz. Barangkali kita nak fokus pada pertanyaan ini. Ada golongan mendakwa orang tertentu yang dah mati boleh hidup kembali sebelum berlakunya kiamat. Adakah benar cerita ini Ustaz? Sila Ustaz kupaskan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Jadi cerita orang mati hidup balik ni boleh ke tak boleh? Ya? Dia sebenarnya begini. Masalah sekarang ni kita lihat, apabila seseorang itu dia tidak berasaskan ataupun dia tidak mendalami ilmu, dia tak merujuk kepada ayat Al-Quran, dia tak merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Lalu dia berfikir. Kemudian di situ kadang-kala berlaku tipu daya daripada jin dan juga syaitan. Sebab baru-baru ni ada seorang yang beritahu kepada saya, dia kata ada seorang ini, dia kematian suami. Bila mana dia kematian suami, tak boleh dia sedihlah sekejap. Kemudian beberapa ketika kemudian, beliau menyatakan bahawa suami beliau balik ke rumah. Jadi maknanya dah mati dah ni. Macam mana balik ke rumah ni? Balik macam biasa, dalam keadaan biasa. Jadi di sini satu perkara yang perlu kita lihat, yang balik itu apakah suami dia? Apakah roh suami dia? Atau apakah ini? Jadi ini sesuatu yang perlu kita bagi perhatian, saudara yang dirahmati Allah. Orang mati, dah mati, dia berada di satu alam, nama dia alam barzakh. Alam barzakh ini menurut Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, beliau menyatakan barzakh ini satu tempat antara dunia dan juga akhirat. Ataupun kita kata tempat transit lah. Bila kita berpindah dari dunia ini, kita meninggalkan dunia ini, bila kita mati tuan-tuan, kita akan singgah di alam barzakh. Dan alam barzakh, alam persinggahan ini, kemudian kita pergi ke alam akhirat. Apabila kita singgah di alam barzakh, satu perkara yang pasti bahawa kita tidak akan kembali lagi di atas dunia ini. Jadi persoalan tadi yang datang ni siapa? Roh siapa? Ataupun apa dia? Sebenarnya itu adalah qarin ataupun jin yang nak menipu manusia. Jadi orang tertipu, berapa ramai orang tertipu, dia kata, roh balik. Dia menyatakan bahawa itu adalah hidup kembali dan sebagainya. Lalu kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran yang Ustaz Fauzi sebut tadi dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kita rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100, Allah Taala sebut, hatta idza jaa ahadumul maut
qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyatakan kepada kita, demikianlah keadaan. Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang kufur pada Allah, orang yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, ketika mana sampai kematian mereka, maka yakin dah mereka akan mati, confirm nak mati ni. Lalu mereka menyatakan, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia. Ya Allah, kembalikan aku atas dunia. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla, sebab memikirkan, tuan-tuan, bila orang nak mati ni, dia akan ditayang ataupun ditunjulkan kepada dia apa kesudahan dia selepas ini. Maknanya kalau ahli syurga, alhamdulillah. Kalau ahli neraka, wala'azubillah. Maka ketika itu, apabila ahli-ahli neraka ataupun kita kata yang melakukan maksiat, yang kufur kepada Allah, maka mereka akan pohon kepada Allah, Rabbi irji'un. Ya Allah, mereka nak kembali atas dunia ni. Apa kata Allah Ta'ala? Mereka bagi sebab, la'alli a'malu salihah fima taraktu, agar aku dapat berbuat amalan soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sebelum ini aku tak sempat buat amalan soleh. Ya Allah, bagi peluang. Aku nak mati ni, bagi peluang sikit lagi. Aku tak mau nak mati, aku nak kembali atas dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya sekali-kali tidak akan berlaku sedemikian. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya sahaja, tetapi wa min waraihim barzakh, di belakang mereka, sebenarnya di hadapan mereka ada satu barzakh, ada satu alam barzakh, yang mana alam ini ila yaumi yub'atsun, yang mana mereka akan berada di situ sampai dibangkitkan. Jadi daripada ayat ini jelas kepada kita bahawa menunjukkan kepada kita betapa kehidupan kita selepas mati, kita akan berpindah ke alam barzakh. Bila kita berpindah ke alam barzakh, satu alam sebelum kita dibangkitkan di akhirat kelak. Dan bila kita berada pada alam tersebut, kita tidak akan kembali lagi. Dan Allah Ta'ala sebut di sini, tidak akan kembali lagi, bahkan maka akan berada di alam barzakh itu sehinggalah ila yaumi yub'atsun, hinggakah kepada hari kebangkitan. Maknanya ketika mana hari akhirat, mereka akan mendiami tempat itu sampailah ke hari akhirat. Disebut juga dalam hadis Nabi SAW, innal qabra rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar, atau kama qala. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Tabrani, sesungguhnya kubur itu, yakni alam barzakh, kita panggil juga alam kubur. Alam kubur, alam barzakh, tapi bukanlah tanah perkuburan itu. Sebab kalau kita tengok, tanah perkuburan, macam mana pula kalau orang mati tak ada kubur? Hidup kat mana? Jadi tanah perkuburan tu kita sebagai suatu simbolik kepada alam kubur. Tapi alam kubur ni, alam barzakh ni, satu tempat yang kita pun tak tahu dekat mana. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena mati dululah baru tahu. Kan? Sebab apa lagi mana kita hidup, kita bukan tahu. Dan bila mati, waktu itu barulah kita tahu kita akan pergi ke alam tersebut. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila kita sampai ke alam itu, alam barzakh, kita tidak akan kembali lagi. Okey, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan, sayu mendengar dan terharu macam mati itu dekat dengan kita. Sebab cerita mati ni jarang-jarang kita dengar kan. Kita biasa dengar cerita nasi lemak pagi-pagi, roti canai banjir kan. Hari ini cerita bab mati, alangkah baiknya kita insaf pada petang ini. Dan apa kata kalau kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidihim maulaya. Alhamdulillah, terima kasih sebab anda memang meminati rancangan ini dan juga meminati tajuk ini. Dan inilah kita bincang satu tempat yang kita akan transit, kata Ustaz, transit sebelum kita sampai kepada alam akhirat ataupun alam mahsyar nanti. Apapun kita bagi peluang kepada kaum ibu, Biro Kaum Ibu Masjid Abdul Rahman bin Auf, Jalan Puchong, untuk tanyakan soalan direct terus kepada Ustaz. Silakan Puan Siti Nurhawa, tanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada kebiasaannya, masyarakat kita sering menyiram air dan menabur bunga di pusara. Adakah ianya sesuatu yang diajarkan dalam Islam?
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Siti Nurhawa. Jadi Ustaz, sebelum Ustaz jawab, ni saya nak bagi satu, Ustaz. Ada seorang tua, dia tanya saya balik mana? Balik kubur, saya kata. Dan bila begitu, dia kata, Ustaz buat apa ke kubur? Saya kata, pergilah baca-baca apa yang patut, hadiah kepada si mati. Dia kata, Ustaz bawa air tak? Saya kata, saya tak bawa air. Kenapa tak bawa air? Ustaz kena bawa air, siram kat kubur sebab orang dalam kubur tu dahaga nakkan air itu. Jadi Ustaz, inilah komen. Boleh Ustaz tunjuk ajar sikit kepada mereka-mereka ini, Ustaz. Silakan, sama ada air tadi dan bunga tadi ada tak dalam Islam? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi soalan ialah tentang nak siram air ni. Yang menarik juga yang cerita Ustaz Fauzi tadi, di mana penghuni kubur tu dahaga nak minum air. Jadi saya pun tak nak terfikir bagaimana ada orang berfikir sedemikian. Jadi apa pun sebenarnya, bila masalah kubur ni, masalah orang mati ni, masalah ghaib kan. Jadi apa pun kita kena merujuk kepada ajaran Islam ataupun kepada sunnah Nabi SAW. Jadi mengenai persoalan siram air itu boleh ke tak boleh, sebenarnya dia ada asasnya. Kalau kita kata siram air ni, asasnya ialah apabila Nabi SAW kematian anaknya. Kita tahu anak Nabi ni, anak yang laki-laki 3 orang kan. 3 mati kecil. Dalam salah satu anak Nabi SAW, kalau tak silap saya Ibrahim, kalau tak silap saya, ketika mana meninggal dunia, Nabi SAW merenjiskan air ke atas kubur anak Nabi tadi. Ini disebut dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Maka di sini kalau kita lihat, kalau ada sandaran, ada sumbernya, maknanya pasal apa kita siram, kerana Nabi SAW pernah merenjiskan air tanpa kita meletakkan kefahaman yang macam-macam. Macam tadi orang kubur jenazah mayat nak minum air dan sebagainya, tak kena mengena nak minum air. Ni orang hidup je yang dahaga, ni orang hidup bukan orang mati. Orang mati dah, tak ada dah kan. Dia nak minum apa? Dia nak minum pahala, dia nak makan pahala itu. Dia nak doa daripada kita sebenarnya. Manakala mengenai bunga pula, kalau kita melihat kepada bunga ini, sebenarnya memanglah tidak ada asas ataupun tidak ada, kita kata, dalam sunnah Nabi SAW menama-nama bunga dan sebagainya. Namun begitu, kita melihat kepada apa tujuan ditabur bunga tersebut. Apakah tujuan menamur bunga itu untuk mengikut golongan yang bukan Islam? Kalau dengan tujuan nak mengikut, ini dilarang. Sebab Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai satu kaum, dia di kalangan mereka. Tetapi kalaulah dia nak tabur bunga ni nak bagi wangi, nak bagi selesa persekitaran yang tak kena mengena pun nak ikut orang, tak kena mengena nak ikut agama lain dan sebagainya, maka ini merupakan satu adat yang biasa sajalah, yang tidak ada apa masalah. Kerana apa? Kerana just nak bagi, kita kata tadi, environment dia lebih, kita kata, wangi. Itu Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Saya pun pernah terbaca bahawa Bilal bin Rabah pun pernah menyiram makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air. Okey, kita teruskan kepada Hajah Narmawati. Apa soalannya? Silakan Hajah. Ustaz, saya nak bertanya, adakah air mata kita bila jatuh ke atas si mati itu akan memberatkan lagi bebanan pada si mati itu, Ustaz? Ya. Okey, ini cerita berair mata tadi kan, air siram. Ni air mata, adakah kalau jatuh ke kubur atas si mati? Ni si mati belum pergi kubur lagi, Ustaz. Menangis-menangis jatuh atas si mati, air mata keluarganya, adakah dia akan menyiksa mayat tadi? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Satu lagi, kadang-kadang kita ni kalau kita lihat bab mati ni, banyak tambahan-tambahan yang kita dapati daripada masyarakat lah. Air mata, dia sebenarnya begini, bab air mata ni, bab nangis ni memang ada dia punya perkara yang dilarang. Yang dilarang ialah bukan menangis ya. Yang dilarang ialah meratap kematian. Meratap ni makna meraung. Kenapa dilarang? Islam haramkan perkara ini. Kerana meratap dan meraung ini dia menunjukkan bahawa dia tak boleh menerima takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kematian itu satu perkara yang pasti. Tetapi kalau kita kata menangis, itu benda biasa. Nabi sendiri pun menitis air mata ketika mana kematian anak Nabi. Ketika mana juga mendapat tahu kematian Ja'far bin Abi Talib dan sebagainya yang Nabi sayang. Jadi di situ dari sudut manusia, menangis benda biasa, sedih benda biasa. Tetapi yang dilarang kepada kita ialah apabila kita meraung, kita meratap. Ada yang sampai ada adat jahiliah ni sampai dia koyak-koyak baju. Dia tak boleh terima kematian tersebut. Ini perkara yang dilarang. Jadi tak timbul soal tadi kalau air mata dia sedih nitis jatuh atas si mati nak berat setakat air mata tak berapa gram pun.
tak berat, bukan 1 kilo, bukan 2 kilo. Jadi di situ kita lihat bahawa menangis ini satu benda yang biasa, tetapi yang kita kena pastikan jangan sampai meraung dan meratap. Wallahu a'lam. Okey, masih Ustaz. Maknanya titisan air mata keluarga si mati di atas badan si mati sebenarnya tidak menyeksa si mati. Okey, kita minta lagi soal lagi penonton Biro Kaum Ibu, Puan Hayati, kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah bacaan Al-Quran yang dibaca kepada si mati dapat menambahkan amalan kebaikan si mati? Sedangkan hanya 3 perkara sahaja yang menyambung setelah seseorang itu mati. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Hayati. Memang ada hadis tentang 3 amalan yang tidak terputus dengan anak Adam tu walaupun dah mati. Tapi ini Ustaz, dalam hadis itu tak sebut pula tentang baca Quran daripada jiran ke, daripada jemaah surau ke, jemaah masjid ke, daripada warga TV3 ke, tak ada pula Ustaz. Jadi adakah sampai? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ini juga satu persoalan yang kita kata sering dikemukakan ataupun yang menjadi polemik dalam masyarakat kita. Bacaan si mati, baca Yasin ke, baca Fatihah ke, sampai atau tidak sampai kepada si mati. Sedangkan dalam hadis Nabi ada 3 perkara aja. Nabi SAW sebut, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Bila matinya anak Adam ni terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, ataupun waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan kepada ibu bapanya. So 3 perkara ni para ulama membincangkan dengan lebih detail, iaitu 3 perkara ini hasil daripada si mati itu. Maknanya hasil dia kat situ je. Bila dia mati, habis. Itu saja. Kalau dia sedekah, pernah sedekah, itu sedekah jariah yang ada, itu yang sampai lagi kepada dia. Kalau ada ilmu yang dia sampaikan, itu masih sampai kepada dia. Kalau dia berjaya mendidik anak yang soleh yang mendoakan kepada dia, maka itu hasil yang dia buat. Tetapi bagaimana orang lain yang nak hadiah kepada dia? Boleh atau tak boleh? Orang lain nak menghadiahkan Fatihah, nak menghadiahkan doa dan sebagainya. Sebenarnya dalam masalah membaca Al-Quran sampai kepada si mati ataupun tidak, ianya menjadi satu khilaf di kalangan ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak sampai, berdasarkan kepada ayat Quran, wa alaysa lil insan illa ma sa'a, iaitu manusia ini berdasarkan apa yang dia amalkan saja. Lepas pada itu tidak ada. Namun begitu ulama dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi sebagai contohnya menyatakan sampai. Lalu bagaimana dia nak buat satu penyelesaian dari kita beginilah supaya kita keluar daripada khilaf, ialah selepas kita baca Quran, selepas kita baca sesuatu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab doa itu menjadi suatu persepakatan di kalangan ulama sampai tak khilaf. Tapi baca Quran khilaf. Khilaf itu pun saudara, jumhur ulama menyatakan sampai. Mengapa sampai? Kerana dikiaskan kepada amalan-amalan lain yang ada hadis. Contohnya amalan puasa, amalan haji, amalan sedekah yang ada hadis Nabi SAW. Kesimpulan daripada amalan-amalan itu ialah semua amalan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baca Quran juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di situ jumhur ulama menyatakan sampai kepada si mati. So insya-Allah tak apa, kita baca banyak-banyak insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan dengan penuh keikhlasan sampai. Cuma hanya satu perkara, kalau nak baca tu biarlah kita baca, janganlah upah untuk baca. Ni kadang upah dan sebagainya, orang upah ni dia tak ikhlas, kita takut dia tak ikhlas. Tapi kalau kita benar-benar baca, terutamanya warisnya sendiri, baca dengan penuh keikhlasan, insya-Allah mudah-mudahan sampai. Okey, terima kasih Ustaz. Ada orang baca kerana upah kan? Jadi kalau mungkin tak ikhlas di situlah kata Ustaz tadi. Apa pun yang paling penting, orang yang baca tu mestilah betul bacaannya. Kalau dia sendiri tak betul tajuk, macam mana dia nak ajarkan orang lain? Apa pun tuan-tuan dan puan, kita berehat seketika dan kita sambung lagi cerita kita Pergi Tak Kembali selepas ini. والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang menonton ataupun yang hantar SMS ataupun email. Depan saya ni ada, saya dah tengok dah. Macam-macam memang soalan-soalan yang menarik Ustaz untuk Ustaz kupaskan, untuk Ustaz jawab nanti. Memang berlaku dalam masyarakat kita Ustaz. Yang pertama soalan daripada Encik Hamid. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan solat jenazah gaib?
Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada email yang dihantar tu. Jadi persoalan tentang solat jenazah ghaib. Ghaib ni maksud apa? Ghaib ni maksud tak ada lah. Maksud tak ada. Jenazah tak ada depan kita. Solat jenazah ghaib ni maknanya solat jenazah yang dilakukan tanpa kehadiran jenazah. Makna jenazah tak ada kat kita. Ada dia punya sumber ni. Pada zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah, lalu sampai berita kepada Nabi bahawa Najasyi, raja kepada Habsyah, meninggal dunia. Kita tahu tuan-tuan bagaimana Najasyi ini dia memeluk Islam dan bagaimana beliau ataupun baginda Raja Najasyi ini memberikan bantuan yang banyak kepada umat Islam ketika mana umat Islam yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib berhijrah ke Habsyah. Lalu Nabi SAW bila mendengar tentang kematian Raja Najasyi ini, Nabi dan juga para sahabat melaksanakan solat jenazah secara ghaib. Maknanya, tunai solat jenazah macam biasa, cuma jenazah tak ada ke depan, itu saja. Ya, wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, ni bagus dah, soalan dari Yahya dia punya. Yahya tanya Ustaz, benarkah kematian seseorang itu sama ataupun dekat dengan tarikh lahirnya ikut Islam? Macam Rasulullah kan dia lahir pada 12 Rabiul Awal, dia wafat pun pada 12 Rabiul Awal juga. Macam saya Ustaz, saya lahir bulan Syakban, adakah saya akan mati dalam bulan Syakban? Sebab Syakban dah dekat ni, takut-takut juga Ustaz. Jadi silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Memang kita dengar selalulah yang macam ni, iaitu orang menyatakan bahawa bila mati ini dia ikut tarikh lahir. Sehingga akan kadang-kadang orang bila sampai tarikh lahir dia cukup takut. Dia cukup risau dan cukup bimbang, takut. Maknanya tarikh lahir dia itu ataupun waktu tarikh lahir dia itu dia akan meninggal dunia. Sebenarnya ini tidak kena mengena. Kerana apa? Kerana kematian ni suatu rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu dah maknanya dia pada tarikh kelahiran kita, jadi tidak rahsia lagi lah. Dan memang tidak ada dalil pun yang menyatakan sedemikian. Oleh itu saudara yang dirahmati Allah, kita kena buat persiapan sentiasa. Sebab kalau macam tu tuan-tuan, apa berlaku? Lagi lambat nak tarikh lahir lagi, dia tak ada preparation apalah, dia tak ada persediaan apa, sebab lambat lagi nak mati dia kata. Dekat-dekat tarikh lahir dia baru dia buat persediaan. Tapi itu tidak kena mengena. Sebab apa? Sebab kematian ni berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengetahui, maka dengan sebab itu kita hanya perlu buat persediaan dari semasa ke semasa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jawapan ringkas tapi padat dan tepat. Ustaz, saya tanya ni, ini satu soalan email daripada Mahmud ni. Dia tanya, Ustaz, ni saya rasa berlaku di tempat dia lah ni. Tempat Ustaz mungkin tak berlaku, tempat dia berlaku. Sebab tu dia tanya. Dia tanya, okey Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, betul ke orang kata hanya air tahlil saja yang boleh disiram ke kubur, tetapi air Yasin tak dibenarkan? Betul ke Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Ini tidak kena mengena air tahlil ke, air Yasin ke. Sebenarnya air tahlil atau air Yasin dan sebagainya, dia merupakan satu, kita kata air kita berdoa, kita tahlil kan. Jadi air itu insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatan dia. Kita baca Yasin, kita baca Al-Quran dan sebagainya. Kita nak ambil keberkatan daripada ayat tersebut dengan kita sediakan air. Tapi tidak ada kena mengena air Yasin saja, air tahlil saja. Saya pun tidak tahu daripada mana yang dia ambil perkara-perkara yang seumpama ni. Sebab itulah satu perkara yang perlu kita ambil perhatiannya, iaitu dalam Islam ni, Islam agama ilmu. Ilmu yang kita perlu bersandar ialah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Nabi bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati au kama qala. Nabi kata, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, sampai bila-bila kamu takkan sesat bila pegang dengan dua perkara ini, Quran dan sunnah Nabi. Jadi tambah-tambah perkara-perkara yang tokok tambah yang tidak ada asal usul ni, kita tidak boleh peganglah. Arti kata kita merujuk pada Quran, merujuk pada sunnah Nabi dan juga pemahaman Quran dan sunnah daripada kalangan para ulama yang menafsirkannya, barulah insya-Allah dengan ilmu kita akan dapat jalan yang benar. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya rasa kena baca lah Ustaz, banyak di soalan-soalan ni sebab saya rasa berlaku masyarakat kita. So dia tanya satu lagi daripada Hafiz. Ustaz, apakah fungsi pokok yang ditanam di atas kubur? Betulkah pokok itu akan bertasbih kepada si mati? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Baik, ini menarik juga. Pokok kan yang ditanam kan, tapi bukan pokok mangga besar-besar, pokok durian, bukan. Dia sebenarnya beginilah, dia ada sumbernya. Nabi SAW satu ketika Nabi melalui satu perkuburan. Lalu Nabi menyatakan
ada 2 kubur ini, dua-dua diseksa. Seksa kerana apa? Yang pertama, kerana tidak bersih setelah buang air kecil. Satu. Yang satu lagi Nabi kata yamshi bin namimah, orang yang suka mengadu domba. Kita kata batu api lah, yang suka memelaga-lagakan orang ni kan. Jadi Nabi SAW, Nabi patahkan ranting pokok, Nabi letak di atas kedua-dua kubur ini. Jadi daun-daun yang hijau itu, mereka itu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dia menyamankan, ataupun kita kata environment zikir kepada Allah itu menenangkan, kita kata jenazah dan seumpamanya. Jadi ada asasnya dari sudut tanam pokok. Sebab tu jangan tanam pokok mati sudahlah, dan jangan tanam pokok besar yang boleh menyebabkan akar dia menjulur ke bawah sebagainya. Jadi memang itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, dah jelas Ustaz. Satu lagi Ustaz, daripada Zaid ni. Ini pun berlaku juga kepada saya ni. Dia tanya, apa hukumnya jika kubur dihias cantik seperti dipasang batu mama dan sebagainya? Sebab saya pernah Ustaz, orang tegur saya, kenapa awak tak pasang batu mama, cat elok-elok kubur ayah awak, sebab itu tanda sayangnya anak-anak kepada arwah ayah. Cantik-cantikkan kubur tu, dia kata kan. Jadi apa hukumnya Ustaz, hias cantik dan letak batu mamar? Kadang-kadang sampai jadi binaan Ustaz, menyusahkan orang kiri kanan pula. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Cerita Ustaz Fazli itu juga mengingatkan kepada saya, ada seorang sahabat dulu dalam satu surau, dia pernah sebut dengan saya. Dia kata ketika mana kematian ibu dia meninggal, kemudian adik-beradik dia berkumpul nak buat apa kan. Lalu ada carangan daripada si abang ni nak buat begitulah, nak buat marmar tadi. Lalu si adik ni kata, tak boleh, setakat yang belajar kat surau, kat masjid, tak boleh. Apa jawab abang dia? Kamu ni memang kedekut, memang tangkai jering. Untuk mak sendiri pun kamu tak boleh nak keluarkan duit untuk buat marmar. Saudara yang dirahmati Allah, sebenarnya ini salah faham. Salah faham bagaimana? Marmar itu ataupun binaan-binaan atas kubur itu dilarang oleh Nabi SAW. Bukan masalah kedekut di sini, tapi masalah dia sudah melakukan perkara yang diharamkan, yang dilarang di dalam ajaran Islam. Kerana apa? Kerana perbuatan itu satu perbuatan yang membazir, yang tidak ada keperluan pun. Apatah lagi itu tanah wakaf, yang dia menyebabkan dia ambil itu kawasan tu hak milik peribadi dia selama-lamanya. Ini satu perkara yang memang dilarang. Oleh itu, jangan buatlah, jangan buat. Okey, masih Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ini soalan cepu mas Ustaz daripada Abe We. Dia tanya, macam mana Ustaz pandangan Ustaz tentang bila berlaku satu kematian untuk disembayangkan jenazah tersebut Ustaz, diangkut ataupun dibawa sekurang-kurangnya 100 orang pelajar pondok ataupun 100 orang pelajar Mak Tafiz untuk sembahyang jenazah tersebut. Ni kadang-kadang satu trend. Ada kematian, dia akan cari pondok-pondok, cari pelajar-pelajar hafiz untuk baca Quran dan juga untuk sembahyang jenazah ni Ustaz. Panggil yang ramai mungkin. Silakan Ustaz. Baik, dia memang dari sudut si mati ni dia mendapat kebaikan daripada doa, daripada ramai orang yang menunaikan solat jenazah kepada dia dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang akan memberi manfaat kepada si mati. Tetapi satu benda yang kita perlu ingat ya, jangan jadi satu yang kita kata sebagai satu upah. Maknanya kalau orang kaya dia akan sediakan duit yang cukup banyak, dia boleh bawa 10,000 orang pun boleh. Yang datang itu kerana upah, bukan kerana nak mendoakan, bukan kerana nak tunaikan solat jenazah. Maka syarat, kalau kita lihat kepada syarat penerimaan ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak lepas dari daripada keikhlasan. Maka dengan sebab itu, biar orang datang tu, tak apa kita ajak orang tahfiz, kita ajak orang yang mana orang-orang alim, kita ajak kawan-kawan kita ajak biar ramai tak apa. Tapi mereka datang itu dengan penuh kerelaan. Maka bila mereka datang dengan penuh kerelaan, alhamdulillah, doa yang banyak ia akan memberi manfaat kepada si jenazah insya-Allah. Okey Ustaz. Ni dari Abang Din dia tanya Ustaz. Adakah betul ada solat sunat hadiah untuk si mati pada malam dia dikebumikan? Ya. Hak tengah hari itu solat jenazah, malam tu pula solat sunat hadiah. Baik, terima kasih. Ini satu lagi solat sunat hadiah memang dia biasa berlaku dalam masyarakat kita. Hingga kan ada yang menyatakan menganggap solat sunat hadiah itu dia boleh menyelamatkan mayat dalam kubur. Dan saya pernah lagi dengar satu lagi Ustaz, orang solat sunat fidyah. Mungkin Ustaz tak dengar Saya pernah dengar ada orang bagi tahu saya solat sunat fidyah, bukan sekat solat sunat hadiah tapi solat sunat fidyah. Dengan
dengan anggapan bahawa bila kita buat malam kematian itu, mayat tak diseksa. Saudara yang dirahmati Allah, jenazah ini mengikut amalan dia. Yatma'ul mayyit thalathah. Yang mengikut jenazah 3 kata Nabi, iaitu keluarga, harta dan amalan. Fayarji' isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang balik 2, yang tinggal 1. Apa yang balik? Keluarga balik. Yang balik harta balik. Tetapi yang tinggal bersamanya amalan dia. Amalan dia yang dapat memberi manfaat di samping doa kita. Jadi masalah solat hadiah ni beginilah yang saya cuba nak faham. Dia sebenarnya solat sunat hadiah. Secara kita kata solat sunat hadiah itu tidak ada. Tidak ada usalli sunnatul hadiah dan sebagainya, tidak ada. Cuma beginilah, saya beranggapan mungkin para ulama dulu ataupun orang dulu dia kata begini, bila seorang itu sudah meninggal dunia, kita hadiahkanlah. Kita tunai solat sunat contohnya, apa-apa sunat mutlak. Kita tunaikan solat sunat, hadiahkanlah kepada si mati. Kita melakukan ibadat, contohnya kita bersedekah, hadiahkanlah si mati. Begitu. Saya memahami dari konsep itu. Maknanya, hadiah itulah arti kata bila kita buat dengan penuh keikhlasan, kita pohon kepada Allah, ya Allah, kalau ada keikhlasan daripada amal yang aku buat ini, maka sampailah kepada si mati. Okey, terima kasih Ustaz. Jelas, sudah terang lagi bersuluh tuan-tuan puan-puan. Apa kata kalau kita bagi ruang kepada Ustaz Syauqi untuk bernafas kejap, untuk minum secawan kopi goji depan dia tu, dan kita berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini insya-Allah. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Terima kasih kepada anda semua, dan hari ini kita bercakap tentang benda yang kita akan tempuh, benda yang kita akan hadapi satu saat, satu ketika nanti. Semua akan menghadapi dan merasainya. Jadi Ustaz, kita teruskan dengan soalan daripada Encik Sabri. Dia tanya, betul ke Ustaz bahawa roh si mati hanya ada dalam kubur pada hari Jumaat saja dan pada petang Khamis saja? Sebab saya pernah pergi satu kubur, saya ziarah kubur ayah saya Ustaz. Dia kata, saya pergi ziarah hari Isnin Ustaz. Dia kata, awak datang dari mana? Saya kata, pergi ziarah kubur ayah. Dia kata, sia-sia ziarah kubur hari Isnin. Sebab arwah tak ada dalam kubur masa tu. Nak ziarah hari Jumaat ataupun petang Khamis sahaja. Sila Ustaz kupas Ustaz, betul tak betul pandangan ni, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Macam-macam punya persoalannya kan. Jadi apapun, sebelum saya nak jawab soalan yang dikemukakan tadi, saya nak cadangkan, kalau tuan-tuan nak dapat maklumat yang lanjut tentang roh ini, baca satu kitab nama dia Ar-Ruh oleh Ibn Qayyim. Dia ada buku tu terjemah dalam bahasa Melayu. Asal buku Arab lah, terjemah bahasa Melayu. Balik pada jawapan tadi, iaitu roh ni maknanya kita kena melawat pada hari Jumaat tadi kan, kalau hari lain dia tak ada. Sebenarnya tuan-tuan, roh itu bukan berada di situ. Dia berada di alam dia. Berada di alam barzakh yang kita pun tak tahu dekat mana. Jadi bila kita pergi ziarah kubur tu sebenarnya untuk kita, litudzakirkumul mauta wal akhirah. Nabi SAW sebut bila kita ziarah kubur tu sunat ya. Sunat itu untuk kita ingat mati, untuk ingat akhirat. Di samping itu kita juga ingat jenazah kan. Walau di mana saja dia berada, kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan duduk di situ. Jadi jangan kita menganggap bahawa kat situlah dia ada. Kan? Jadi arwah ni ataupun roh ni dia berada di satu tempat yang nama dia alam kubur ataupun alam barzakh. Okey Ustaz. Ustaz nak tanya Ustaz satu soalan. Macam mana kalau orang tu bermimpi mati Ustaz? Dia mati ataupun orang lain, mak dia mati ke, bapak dia mati ke? Ada kaitan tak dengan kematian Ustaz? Baik, mimpi ini kalau kita bincang bab mimpi ini dia ada pelbagai makna ataupun keadaan. Ada yang mimpi itu mainan tidur. Ada yang mimpi itu daripada syaitan, ada yang mimpi itu mimpi yang benar. Jadi beginilah, bagi orang mimpi macam tu, beginilah, dia sebagai satu peringatan. Peringatan kepada dia supaya dia mengingati mati. Tak kiralah dia mimpi dia mati ke, dia mimpi orang lain mati ke, itu satu peringatan kepada dia bahawa mati itu akan datang satu ketika pada dia yang secara pasti. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz, daripada Lainul. Memang dia belajar, dia kata saya belajar bahawa bila orang sudah meninggal maka akan disoal oleh para malaikat. Dia tanya macam mana pula kalau orang itu mati dan dibaham oleh buaya yang tak jumpa je punya jenazahnya. Macam mana malaikat nak soal dia? Ya, terima kasih. Sebab itu kita sebut daripada awal tadi bahawa yang kata alam kubur itu bukan tanah perkuburan. Yang kata alam barzakh itu bukan tanah perkuburan.
Jadi orang yang mati di bawah harimau, kan mati atas terbang, kan mati dalam laut, kan mereka tetap masuk dalam alam tubuh dan tetap masuk dalam alam barzakh dan mereka tetap disoal. Maka dengan sebab Okey Ustaz, satu lagi Ustaz, tadi kita dah dengar bahawa Ustaz menyebut tentang alam barzakh, bukan masalah kubur tapi alam barzakh itu. Boleh tak Ustaz kaitkan alam barzakh dengan soal malaikat tadi tu? Silakan Ustaz. baik, terima kasih. Jadi soal malaikat, kita sebut tadi, soal malaikat ialah dia bertanya, menyoal, iaitu di mana? Di alam barzakh, di alam kubur, bukan di tanah perkuburan. Kita kena beza antara dua perkara tersebut, antara tanah perkuburan dengan alam barzakh. Maka dengan sebab itu, orang yang mati, tak kiralah mati dikebumikan di tanah perkuburan ke, atau mati hilang terus ke, yang mati di bawah harimau dan sebagainya, tetap akan dipersoalkan, tetap akan berhadapan dengan persoalan daripada para malaikat. Okey Ustaz. Satu lagi Ustaz ya. Nama apa ni? Din. Apakah talqin boleh dijadikan panduan untuk si mati jawab soalan malaikat? Kan dia ajar kan, kalau malaikat tanya gini-gini jawab gini. Adakah dia di panduan? Si mati pun relax. Oh, okey, aku tahu dah jawapan dia. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Talqin, masalah talqin ni satu perkara. Dia menjadi khilaf di kalangan ulama. Sebab apa? Sebab hadis tentang talqin adalah hadis yang dhaif. Bila hadis yang dhaif memang akan berlaku khilaf. Maka dengan sebab itu dalam masyarakat kita ada yang nak talqin, ada yang tak nak. Jadi kita mengambil sikap begini, siapa nak talqin dipersilakan. Siapa tak nak talqin pun tidak ada masalah. Namun begitu, talqin itu yang persoalan tadi dikemukakan maknanya bila kita talqin, dia pun hafal-hafal jawapan si mati tadi, dia boleh jawab. Tidak. Yang menjawab ialah amalan dia. Bagaimana amalan ketika mana dia hidup di atas dunia. Dan talqin itu juga sebenarnya untuk mereka yang hadir, orang hidup ni, untuk memberi satu peringatan dan pengajaran untuk kematian. Okey Ustaz, itulah saya sebut tentang masalah yang berkaitan dengan kematian memang berlaku dalam masyarakat kita sehari-harian berlaku. Tadi pun ada SMS kata tadi berlaku di kampung saya Ustaz, ada orang meninggal begitu begini dan sebagainya. Memang pentingnya kita ikuti al-kuliah pada petang ini pergi tak kembali supaya kita senang lepas ni kita tahu apa nak buat dan apa yang tak patut kita buat. Satu lagi Ustaz tentang ada soalan daripada Fitriati Ustaz tanya. Dia kata apa? Bila orang tu nazak dia akan diganggu oleh iblis. Dan dia menganggap bahawa gangguan tersebut makan masa yang lama. Dia nak ganggu orang tu kan. Tapi macam mana pula kalau orang tu mati mengejut Ustaz? Adakah sempat iblis kacau dia? Silakan. Baik, terima kasih. Dia beginilah, ini persoalan ni, dia sama dengan orang yang menganggap begini. Orang kata orang yang kena seksa kubur ataupun nikmat kubur, kalau dia mati zaman dulu, zaman para nabi, dengan orang mati sekarang, makna orang sekarang kena azab kubur sekejap je lah. Orang dulu mati, lama lah azab kubur dia kan. Jadi sebenarnya kita kena bezakan masa kita dengan masa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang kita nampak masa itu sekejap, tetapi masa itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Maknanya bagi seseorang macam ni lah. Contoh begini, kalau kita mimpi kan, kita mimpi kita rasa lama mana? Kita tidur kadang 10 minit, kita mimpi macam 2 hari. Kadang kita tidur 5 minit, kita mimpi macam lama. Jadi begitu juga suasana itu. Jadi ini perlu difahami. Jangan kita bayangkan macam kehidupan kita di atas dunia. Okey Ustaz, itulah kupasan-kupasan Ustaz tentang yang menghantar email. Terima kasih kepada anda yang menghantar email dan juga SMS. Apapun kita sampai penjuru rancangan, kita minta Ustaz buat kesimpulan tentang pergi tak kembali pada hari ini. Mudah-mudahan kita insaf seinsaf-insafnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pergi tak kembali ini satu hakikat yang pasti. Satu hakikat yang memang telah dibincangkan oleh para ulama. Kalau dalam ayat yang tadi kita baca surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 tadi yang saya telah sebutkan tadi, kalau saya nak memetik kata-kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya At-Tafsir Munir, beliau menyatakan bahawa ayat itu menyatakan bahawa la raj'ah ba'dal maut illa ilal akhirah. Tidak ada kembali selepas kematian. Maknanya lepas mati kita tak akan kembali lagi, bahkan perjalanan kita satu perjalanan yang menuju ke akhirat. Jadi di sini melihatkan begitu, maknanya di sini masa yang berlalu dalam kehidupan kita dia tidak boleh patah balik. Hatta kehidupan kita sekarang masa muda boleh patah balik tak? Laita syabab ya'ud, moga-moga muda dulu boleh kembali, tak akan boleh kembali. Kita harap macam mana pun tak boleh. Sebab itulah satu hadis menyatakan inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli jannah fa min ahli jannah
wa in kana min ahli nar fa min ahli nar yuqal hadza maq'aduk hatta yab'athaka Allah ilaihi yaumal qiyamah atau kama qala, iaitu yang menyatakan bahawa apabila kamu mati maka kamu akan dipaparkan kehidupan kamu sama ada kamu di syurga ataupun di neraka, dan disebut kepada kamu inilah tempat kamu sehingga kamu sampai ke hari akhirat. Terima kasih Ustaz Syauqi Osman. Tuan-tuan dan puan, orang yang bijak kata Nabi ialah orang paling banyak ingat kematian dan orang paling banyak persediaannya untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita banyak bersedia lepas ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk Syariat Kenduri dengan panel jemputan Ustaz Haslin Baharim secara langsung dari Seri Pentas TV3. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the timeless beauty of the night, how great, then how great the Creator. And His stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings. Bow down for the shepherd guiding him home. But how many eyes are closed to the wonder of this night, like pearls hidden deep beneath the dark stream of desires, like dreams vanish with the call to prayer and the dawn extinguishes light. Here too are signs, God